Ada statistik tak? Hari Tongkat Putih merupakan hari bagi menanamkan kesedaran masyarakat terhadap golongan yang cacat penglihatan. Namun, tidak bermakna golongan ini merupakan golongan lemah dan terabai. Sebaliknya, sambutan hari ini merupakan suatu bentuk manifestasi terhadap kepentingan golongan ini dalam membentuk sebuah masyarakat yang penyayang dan cemerlang. Golongan kurang upaya penglihatan ini sememangnya terdidik sedari dulu untuk berdikari dan meneruskan kehidupan yang berkualiti seperti individu yang lain. Mereka diajar untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran yang serba mencabar, khususnya di bandaraya besar seperti Kuala Lumpur. Namun begitu, usaha untuk membanteras sebarang kegiatan tidak bermoral yang melibatkan golongan ini sentiasa dipandang serius oleh pihak berwajib, lebih-lebih lagi kes yang melibatkan sindiket dan penipuan. Sempena Hari Tongkat Putih yang disambut setiap tahun, seluruh masyarakat diajak untuk menambahkan pengetahuan berkaitan hak dan perlindungan terhadap golongan ini, di samping meningkatkan kemudahan infrastruktur untuk kegunaan mereka. Sememangnya, golongan kurang upaya penglihatan ini merupakan penggerak dan juga nadi kepada masyarakat kerana keupayaan mereka untuk terus menjadi pencetus kepada nadi masyarakat yang positif dan cemerlang. Selamat pagi Malaysia. Kalau diikutkan Hari Tongkat Putih ini di Amerika Syarikat dimulakan di sana pada tahun 50-an lagi. Walau bagaimanapun ya, kini kerakyaan itu disebarluaskan ke seluruh negara kerana kita tahu bahawa orang kurang upaya, kelainan upaya dari sudut masalah penglihatan ini dan juga adalah sebahagian daripada ahli masyarakat. 15 Oktober adalah tanggal sebenar untuk sambutan ini dan mengenai tongkat putih itulah simbol yang digunakan oleh orang kurang upaya bermasalah penglihatan. Kita terus bersama-sama dengan tetamu yang ada dengan saya pada ketika ini, Encik Silatul Rahim Dahman yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Orang Buta Malaysia. Assalamualaikum Encik Rahim. Apa? Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah. Dan juga Encik Hakimi Hassan, Ketua Pegawai Operasi Yayasan Orang Buta Malaysia. Encik Hakimi apa khabar? Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, jadi 15 hari bulan. Ya. Tarikh sebenarnya sambutan tu bila? Ya. Sambutan ni pihak yayasan akan adakan pada 16 Oktober. Okey. Ini hari Ahad kerana secara betulan pada 15 tu ada program lain, jadi nak mengelak pertindihan tu kami adakan sambutan pada 16 hari. Okey. Tak apalah, 11-11 saja tarikhnya. Ya. Sabtu Ahad hujung minggu kita boleh sertai dan bercerita tentang isu OKU bermasalah penglihatan ini. Ya. Kalau di Malaysia sendiri sekarang ini, mungkin dari sudut jumlahnya berapa ramai dan mungkin pecahannya. Mengikut WHO, setiap negara akan mempunyai sekurang-kurangnya 10% daripada penduduknya yang OKU penglihatan. Tetapi mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga Jabatan Pembangunan OKU, yang berdaftar dengan jabatan pada ketika ini berada di sekitar 60,000 ke 70,000. Ya. Jadi masih ramai yang belum tampil ke hadapan untuk berdaftar. Okey. Kenapa agaknya ramai yang belum ke hadapan? Saya fikir banyak faktor lah. Ya. Di antaranya mungkin faktor kesedaran di kalangan ibu bapa, penjaga ataupun waris. Yang keduanya faktor di pihak OKU itu sendiri yang enggan berdaftar kerana mereka tidak melihat apa faedahnya untuk berdaftar. Dan yang ketiga mungkin faktor-faktor lain lah seperti faktor geografi yang tinggal jauh di pendalaman ataupun faktor tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang membolehkan mereka untuk berdaftar dan sebagainya. Dan mungkin juga ada yang tidak mengetahui bahawa masalah penglihatan separa juga dikira sebagai buta. Jadi mungkin ada yang dalam kategori itu yang tidak berdaftar. Saya fikir ramai yang rabun, yang kita kategorikan sebagai rabun, yang tidak berdaftar. Tetapi bagi pihak Yayasan Orang Buta Malaysia, kami sangat mengalu-alukan untuk semua orang tampil ke hadapan berdaftar kerana statistik itu memainkan peranan yang besar. Lagi ramai
yang didaftarkan sebagai OKU, khususnya OKU penglihatan, maka lebih mudah untuk kami menggariskan apakah bentuk program pembangunan dan bentuk bantuan yang bersesuaian yang harus disalurkan kepada kumpulan ini. Okey. Tapi rabun-rabun yang bermasalah lah. Bukan setakat rabun kalau nak membaca tu. Ya. Itu tak Okey, masuk. kita gurau-gurau juga walau bagaimanapun bagi pada pandangan Cik Hakimi, penerimaan dalam kalangan masyarakat normal kepada OKU khususnya masalah penglihatan. Ya, terima kasih. Sebenarnya secara generalnya kita nampak memang sangat baik sebenarnya kalau kita bandingkan dengan beberapa buah negara di luar. Okey. Cuma ada beberapa siri kesedaran terus kena dilakukan, terutamanya kepada murid-murid sekolah, supaya bila mereka ini membesar keluar sekolah, dia orang tak nampak penglihatan ni sebagai alien. Okey. Okey, itu yang penting. Ada yang beranggapan macam tu? Pelik. Ianya tak nampak macam alien, tapi kita bila nampak penglihatan tepi jalan, kita tak tahu nak bantu macam mana. Ya, itu saya setuju. Jadi kalau kita dapat gariskan, kita buat perkenalan, kita buat awareness campaign pada waktu sekolah. Jadi ini memang banyak membantu kalau dapat dilaksanakan. InsyaAllah. Dan bila Cik Hakimi menyentuh tentang tak tahu cara yang betul untuk membantu, biasanya bila kita tak tahu apa nak buat, kita akan lari. Ya, betul. Kita avoid. Kita akan mengelak daripada membantu mereka. Betul. Jadi tinggallah mereka terkontang-kanting begitu saja. Ataupun kita akan cuba membantu tapi dengan teknik yang salah. Ya. Ya, betul. Malah lebih menambah masalah lagi. Betul, menambah masalah. Kita tarik tongkat dia. Kalau kita nak bantu lintas jalan, that's the way. Dan apa yang kami paparkan sekarang ini adalah demo cara untuk membantu OKU bermasalah penglihatan. Contohnya jika anda ingin memimpin mereka. Ini bukan caranya, bukan cara dengan menarik tongkat. Tongkat itu sebenarnya adalah mata mereka. Ya, macam kita cucuk mata orang. Ya, Betul ibaratnya, betul tak? Betul. Cik Rahim Betul ya, betul. Okey, jadi ada caranya dan benda ni pun ini cara yang selalu kita nampak. Okey, baik. Dan bagi Cik Rahim sendiri Cik Rahim bukan lahir sebegini. Difahamkan? Saya lahir dengan penglihatan yang normal. Okey. Tapi pada usia 5 tahun saya mengidap demam campak. Kemudian saya difahamkan yang demam campak tu masuk ke dalam mata. Dan menyebabkan saya hilang penglihatan lah. Tapi saya tidak pernah menyesali apa yang berlaku itu. Sekarang saya berusia 48 tahun dan saya beranggapan saya seorang buta yang cukup gembira lah. Ya. Sebenarnya nampak pada wajah Cik Rahim yang ceria datang pagi ni ke RTM juga dengan penuh semangat. Tapi Cik Rahim ada sempat mengingati apa-apa pemandangan sebelum berlaku penyakit tu. Saya tinggal di pendalaman, jadi apa yang saya masih terbayang dalam fikiran saya ni seperti tumbuh-tumbuhan, jalan raya, sawah padi, haiwan-haiwan yang ada di sekitar rumah seperti ayam itik dan sebagainya. Seperkara yang saya tak boleh nak ingat adalah wajah orang-orang di sekeliling saya pada masa itu. Kerana mungkin pada usia yang begitu kecil. Tetapi warna saya masih ingat. Ya, kalau orang sebut warna hitam, merah, warna biru, kegemaran hijau. Cik Rahim apa? Warna kegemaran saya? Warna krim. Okey, warna krim. Warna lembut. Okey, Cik Rahim, dalam kalangan OKU ada yang dilahirkan buta, ada yang menjadi buta selepas untuk tempoh hidup mereka. Apa isu yang mungkin berbeza antara kedua-dua golongan ni? Saya berpendapat kedua-dua kumpulan ni ada kelebihan dan kekurangan. Kalau dilahirkan OKU dari kecil, lebih mudah ia menyesuaikan diri, dan tak timbul masalah untuk nak bergaul, untuk nak bergerak dengan tongkat putih, untuk nak menghadapi cabaran hidup di hadapannya. Tetapi kalau buta setelah dewasa, saya fikir banyak psikologi problem yang dihadapi, masalah untuk dia nak menerima, masalah keluarganya untuk menerimanya, dan selalunya
akan berakhir dengan kemurungan kecuali mereka ni dibawa ke pusat-pusat latihan, pusat-pusat pemulihan yang memberi kaunseling, kemudian memberi latihan. Kerana bila kita jadi buta pada usia yang dah dewasa, kita kena belajar balik apa yang kebiasaannya kanak-kanak belajar di sekolah tadika. Seperti memakai baju, seperti nak makan, nak menyikat rambut, nak mandi, semua tu kena dia belajar balik. Kerana ia melalui proses yang baru untuk dia hidup sebagai OKU penglihatan, berjalan sebagai orang buta, makan sebagai orang buta, memakai pakaian sebagai orang buta. Di situlah cabaran yang paling utamanya. Okey, Cik Hakimi, apa yang yayasan berikan sebagai bantuan kepada mereka yang berhadapan dengan isu-isu macam ni? Okey, pada asasnya yayasan kita menumpukan kepada pembangunan teknologi daripada hardware dan juga software kepada OKU penglihatan. Jadi kita membantu mereka daripada segi membawa teknologi terkini dan juga yang bersesuaian dengan keupayaan ekonomi diorang. Okey, so sebagai contoh, bagi mereka yang di universiti, sekolah dan juga yang bekerja, mereka definitely memerlukan teknologi untuk memudah cara untuk diorang. Jadi kita berfungsi banyak di situ. Okey. Dalam yayasan sendiri ada ahli-ahli bukan dalam kalangan OKU cacat penglihatan? Ya, kalau kita ada ahli pegang amanah. Yang sebelum ni kita ada 5 orang ahli pegang amanah. Dan 2 daripadanya adalah OKU blind. Cuma yang lagi seorang tu baru meninggal dunia tahun lepas. Jadi cuma tinggal Cik Silaturahim seorang yang di kalangan OKU blind. Yang the rest tu kita memang sighted lah. Okey, bercampur sebenarnya. Dan simbolik tongkat putih itu yang juga kita raikan pada 15 Oktober. Tongkat putih ni lambang kebebasan. Dia membebaskan saya daripada terkurung di dalam rumah. Jadi ke mana saya pergi, saya akan bergerak dengan tongkat putih saya ni. Saya tak dapat nak bayangkan bagaimana sekiranya tongkat putih ni tak pernah terfikir untuk dicipta. Kerana sebelum wujudnya tongkat putih ni pernah dicipta satu jenis kasut yang ni, kasut tu besar, panjang. Jadi bila kita berjalan, kalau ada halangan, kasut tu akan bersentuh dengan objek yang ada. Tapi mereka kemudiannya berpendapat tak sesuai kerana berbahaya kepada orang di sekeliling. Kita terpijak kaki orang, kita tersepak orang lain dan sebagainya. Jadi wujudnya idea untuk memperkenalkan tongkat putih. Dan sebenarnya ia bukan pengganti mata. Itu perkara yang kita kena faham. Bukan. Dia bukan substitute kepada mata. Kerana tak comparable. Kalau tongkat ni nak compare dengan jumlah penglihatannya, sebenarnya itu sesuatu yang tak compatible, tak comparable. Tapi sekurang-kurangnya ia memberi keyakinan untuk orang buta ni bergerak bila dia memegang tongkat. Yang keduanya memberitahu kepada orang lain bahawa pembawa tongkat itu adalah orang buta. Kalau tongkat tu warna putih penuh dari atas ke bawah, itu artinya dia buta langsung lah, buta penuh. Kalau dia ada tanda merah dekat bawah atau atas, itu menunjukkan dia rabun. Tongkat yang Cik Rahim bawa ni yang ni ada, kalau boleh saya bukakan. Begini agaknya. Okey. Yang di bawahnya merah itu adalah untuk yang buta separa. Sepatutnya dibawa oleh buta separuh, tetapi ada yang warna orange juga. Ada yang warna orange. Tetapi saya pun berdapat warna merah ni perlu bagi saya pun, kerana bila saya berjalan waktu malam di tempat gelap, dia memberi refleksi yang lebih kepada pemandu-pemandu ketika melintas jalan. Jadi saya abaikan peraturan asas itu kerana faktor keselamatan menjadi prioriti saya lah. Isu teknikal juga penting untuk kita selami. Dan itu pada tongkat, belum lagi pada laluan pejalan kaki, kepada mungkin infrastruktur dalam bangunan, atau pada letak kereta, macam-macam lagi. Tapi yang penting kita mulakan dengan kesedaran secara menyeluruh dalam kalangan masyarakat, supaya bukan segelintir tapi semua memahami tentang isu ini. Jadi sempena sambutan yang jatuh pada tarikhnya 15 Februari, tapi keraiannya pada 16. Ya, betul. Apa program yang disusun itu? Kami pihak yayasan bersama-sama dengan Lion Club Kuala Lumpur dan Brickfield Asia College,
akan mengadakan sambutan secara besar-besaran di YMCA Kuala Lumpur. Okey. Dan dalam program ni kami akan membawa lebih kurang 100 orang buta untuk berjalan dengan tongkat putih di sekitar kawasan Brickfields. Okey. Di jalan raya, ya, kerana kita akan dapat permit daripada pihak polis. Kemudian yang mana boleh melihat, mereka akan ditutup mata mereka dengan kain, dengan blindfold. Ya. Dan kita akan beri tongkat kepada dia. Aha. Dia akan berjalan bersama-sama orang Kalau buta. katalah contohlah, kalau kata saya nak turut serta dalam perjalanan tu. Saya kena tutup mata saya. Iya, dengan izin cik, kita akan tutup mata, pegang tongkat, kemudian ada pengiring yang akan bawa lah, ya. Kerana kita nak orang biasa merasai betapa senang atau susahnya menjadi orang buta, ya. Selama 15 minit berjalan di jalan raya. Tujuan kita, impak yang kita nak lihat adalah kita nak semua pihak berkuasa, termasuk orang-orang awam, memikirkan tentang kepentingan orang-orang buta bila berjalan di kawasan awam ni. Kerana banyak laluan pejalan kaki ni terhalang dengan tong sampah, ya, motosikal, dan malahan di tempat-tempat tertentu papan tanda, tiang elektrik pun ada dipasang di atas laluan pejalan kaki, meter parking. Itu tidak menjadi masalah kepada orang boleh melihat, tetapi kepada yang tidak boleh melihat ni, itu adalah halangan yang besar yang boleh berbahaya. Datangkan kecederaan. Ya, betul. Ya, mudah-mudahan isu-isu sebegini akan dilihat dengan lebih serius, ya. Dan bajet 2017 pun tak lama lagi. Mungkin InsyaAllah. Ya, ada harapan tertentu, tapi buat masa ini kami ucapkan terima kasih kepada Cik Rahim dan juga Cik Himi dari Yayasan Orang Buta Malaysia, dan selamat meraihkan Hari Tongkat Putih yang kita sambut pada 16 di Malaysia Oktober untuk tahun ini. Ya, dan kita semua sebenarnya bukan untuk golongan OKU cacat penglihatan semata-mata. Selamat